Halo, Assalamualaikum. Sawadikap, Tajaha, Waalaikum. Nama saya Hafiz. Dan nama saya Haikal. Kami hari ini ingin membentangkan pembentakan 2 asas komunikasi topik 5. Tujuan komunikasi di tempat kerja, ia dapat mempelajari atau mengajar sesuatu kepada orang di tempat kerja. Selain itu, ia dapat mengenali tingkah laku sendiri atau tingkah laku orang lain. Seterusnya, dapat berkomunikasi dengan baik dengan rakan kerja. Ia juga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di tempat kerja. Selain itu, dia dapat juga membangunkan sebuah kumpulan yang dapat bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan projek atau tugasan. Dan yang terakhir sekali ialah dapat menjaga silaturahim antara rakan di tempat kerja dari agama ataupun bangsa. Okey, struktur organisasi formal. Organisasi formal meliputi keterkaitan antara posisi-posisi yang telah ditetapkan. Dasar organisasi formal adalah posisi atau jabatan tersebut. Tujuan besar yang ditentukan dalam perancangan organisasi dibagi menjadi beban kerja yang lebih mudah ditangani tiap departmen dan individu ke dalam tugas-tugas, kewajipan dan tanggungjawab. Okey. Terdapat prosedur, aturan dan kebijakan yang tegas mengatur segala aktiviti dan fungsi setiap jabatan di dalam organisasi. Saluran komunikasi formal, di sini kami memaparkan cabang-cabang saluran komunikasi. Okey, rangkaian komunikasi formal. Dalam satu organisasi saluran formal, ia wujud dalam bentuk komunikasi rasmi seperti yang ada pada peta organisasi dan disebutkan dalam penerbangan jabatan. Saluran komunikasi formal adalah saluran yang tersusun dengan baik selain dikenali sebagai saluran institusi. Ia juga penting bagi memastikan maklumat yang ingin disampaikan kepada pekerja khususnya dalam sistem organisasi. Komunikasi formal terbagi kepada 3, iaitu rantai, roda dan semua saluran. Rangkaian komunikasi formal iaitu rangkaian rantai. Ia adalah penyampaian maklumat adalah sederhana. Ketepatan maklumat paling tinggi dan dia tidak mewujudkan pemimpin. Komunikasi formal rangkaian roda. Komunikasi ini lebih cepat dan tepat. Ia juga mewujudkan seorang pemimpin dan juga idea dan maklumat kurang diperolehi. Rangkaian komunikasi formal. Rangkaian semua saluran terbagi daripada 2. Cepat tetapi ketepatan maklumat adalah kurang. Yang kedua, ketiadaan pemimpin menyukarkan penyampaian maklumat. Kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal. Kebaikannya ialah struktur organisasi formal masuk penentuan peranan yang jelas, hierarki yang teratur dan garis komunikasi yang terdefinisi dengan baik. Kelemahannya pula ialah melibatkan kelakuan, lambatnya pengambilan keputusan dan kurangnya adaptasi terhadap perubahan dengan cepat. Okey, saluran komunikasi tidak formal terbagi kepada 4. Yang pertama ialah rute tunggal ataupun santai. Ia adalah maklumat yang mengalir daripada A ke B dan seterusnya ke C, rangkaian yang tidak tepat. Dan yang kedua ialah rantai gosip. Rantai gosip ni ialah seseorang yang akan ke sana ke sini untuk memberitahu semua orang tentang maklumatnya. Ia melibatkan seseorang individu memberitahu orang lain secara rawak. Selain itu, ia melibatkan satu atau lebih kumpulan yang mempunyai persamaan untuk menghubungkan mereka bersama-sama. Dan yang ketiga ialah rantaian kebangkalian. Rangkaian kebangkalian ialah tidak mementingkan siapa penerima maklumat, dilakukan secara rawak dan gambang. Dan yang terakhir adalah rantaian gugusan. Ia menyampaikan maklumat kepada individu yang terpilih dan individu itu memberitahu kepada orang lain. Contohnya, A memberitahu kepada beberapa individu yang dipilih dan individu tersebut pula memberitahu kepada individu lain yang terpilih. Kelebihan struktur organisasi tidak formal terbagi kepada 4. Yang pertama, ia cenderung meletakkan birokrasi di tempat yang dapat melancarkan operasi. Yang kedua, sekiranya pekerja perlu pergi ke penyelia dengan isu dan tunggu untuk membuat rantaian kemajuan perlahan dan perniagaan dapat menghadapi masalah akibatnya. Yang ketiga, maklumat juga boleh hilang kerana ia membuat jalan ke atas atau ke bawah dengan butiran penting dilupakan atau menjadi condong. Yang keempat, walau bagaimanapun, mungkin kelebihan struktur kerja tidak rasmi adalah flexibility.
Kelemahan struktur organisasi tidak formal terbagi kepada 6. Dan yang pertama ialah sumber kabar angin. Yang kedua, menimbulkan masalah. Yang ketiga, menolak penentangan terhadap perubahan organisasi. Keempat, tujuan pribadi pimpinan dan tujuan organisasi selalunya tidak dapat dibezakanlah. Yang kelima, keunggulan sesebuah organisasi sangat bergantung pada kemampuan kepimpinan kerana ia menetapkan keputusan, kebijaksanaan dan pengenalan daripada sendiri. Dan yang terakhir sekali ialah organisasi secara keseluruhan lalu bergantung terhadap satu orang sahaja. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Sekian present dari kami. Jika ada pertanyaan, sediakanlah jawapan, bukan harapan. Kerana kami di sini hanya present bukan untuk mengisi hati yang sunyi. Terima kasih.